guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Lagi kisah si kaki fitnah seorang ustazah muslimat daripada Parti PAS ini, sahabat-sahabat semua, yang mengaku sendiri di dalam parlimen katanya ya dia ada PhD. Rupanya PhD yang dinyatakan itu adalah perasaan hasad dengki, diikuti dengan menyebarkan fitnah-fitnah yang berlaku di luar sana, sahabat semua, secara terang-terangan. So, ini adalah perkara yang amat-amat memalukan. Bagaimana bisa mungkin seorang wanita yang bergelar ustazah muslimat, pemimpin sebagai wakil rakyat, boleh menyebarkan fitnah seperti ini, yang berbau resis, yang berbau hasutan. Ya, apa tujuan mereka sebenarnya? Hari ini menarik untuk kita dengar ya satu pencerahan dan juga satu sidang media daripada beberapa pimpinan dalam kerajaan, dan juga salah seorangnya juga antara yang menjadi mangsa fitnah yang dilakukan oleh ahli parlimen kepala batas ini. Jadi sahabat semua, mari kita dengar satu sesi sidang media ini dan anda boleh nilai sendiri, sahabat-sahabatku. Terima kasih. Yang sama, dia mestilah juga menentukan orang itu adalah daripada subgroup ataupun kaum yang sama. Maksudnya kalau Chimping, setahu saya dia seorang Hinghua. Lim Kisian, Lim Guan Eng, dia Hokkien. Saya dan Ngah Koming, kita orang Fuchao. Tapi bukan semua orang Fuchao, Nge atau Ni, itu dari keluarga yang sama. Saya Fuchao Kutien. Senator mantan senator Ngah Hock Che, dia tak ada persaudaraan dengan saya. Sungguh pun dia seorang Fuchao. Dia adalah daripada subgroup yang tak sama, iaitu Hock Chia. Hock Chia dan Kutieng ini subgroup yang tak sama dalam apa kata grup Fuchao ni. Jadi ini perkara menunjukkan MP kepala batas ini memang jalil dalam perkara yang asas ini. Nombor dua, dia tidak membuat apa-apa siasatan atau semakan sama ada dakwah yang hendak dibuat itu benar. Tadi saya sudah katakan, memang dia tak buat apa-apa siasatan ataupun semakan. Sungguh pun bagi saya seorang yang pendidikan tinggi sampai tahap falsafah kedoktoran, mestilah mengamalkan semakan yang sekurang-kurangnya sesuatu semakan sebelum ataupun memastikan sesuatu itu benar sebelum mengeluarkan perkara yang tidak benar atau palsu dan yang memfitnah. Dan ketiga, saya ingin menyatakan bahawa beliau berbohong dan memfitnah. Beliau telah dicabar untuk membuktikan ada pertalian kekeluargaan di antara semua nama-nama yang dinyatakan oleh beliau. Beliau bisu, dia membisu, menunjukkan memang kita sudah tunjukkan dia berbohong dan memfitnah. Akhir sekali, sungguh pun dia berbohong dan memfitnah. Beliau tidak memohon maaf. Bagi saya, seorang agama, ustazah patutlah faham. Ajaran mana-mana agama, kalau kita ada silap, kita buat kesalahan, kita memohon maaf. Kita bertaubat. Ini satu perkara asas. Memandangkan sampai hari ini, beliau tidak mengaku beliau telah memfitnah atau berbohong, adalah penting rakyat jelata memberi tekanan kepada dia bahawa sebagai seorang ustazah, kita mesti cakap yang benar. Dan atas sebab-sebab itu, saya berharap beliau boleh mengundur diri sebagai seorang pemimpin masyarakat supaya rakyat tidak akan terus dipesong oleh beliau. Dan keseluruhan rakyat mesti tahu bahawa ahli kepala batas Ustazah Dr. Siti Mastura Muhammad telah berbohong dan memfitnah, dan beliau adalah seorang yang tidak boleh percaya.
inilah mesej saya kepada rakyat. Inilah siapanya aliman kepala batas Ustazah Dr. Mastura ini. Terima kasih. Saya tanya. Ya, ada apa-apa nak tanya? She should know what to do. I think kita sebagai ahli parlimen, dia dipilih oleh rakyat. Tapi kalau rakyat rasa dia tak sesuai, mungkin suara-suara rakyat perlu disampaikan kepada beliau. Kerana ia juga memalukan pemilih-pemilih di kawasannya. Kerana bagi saya ini satu perkara yang amat-amat besar, kesalahan yang amat besar, sekurang-kurangnya mohon maaflah. Tapi kalau itulah standard ataupun ciri-ciri pemimpin ahli parlimen mereka, orang-orang dari kepala batas pun merasa malu. Kerana ia satu pembohongan dan fitnah yang begitu jelas terang sekali. Saya tak ada boleh buat keputusan kerana dia dipilih rakyat. Saya mesti hormati pilihan rakyat. Kalau tidak nanti beliau akan putar balik pula, saya tak hormati pemilih-pemilih ini pula. Okey, terima kasih kerana datang. Kalau mengikut ucapan YB Ustazah Mastura, saya adalah sepupu, ada hubungan kekeluargaan dengan Patty Chew, itu isteri kepada YB Lim Guan Eng. Saya tak ada hubungan langsung dengan Patty Chew dan juga apa-apa kekeluargaan yang dinyatakan itu. Okey, sebenarnya yang kalau kita lihat carta family tree yang mana Lim Kee Siang, Lim Guan Eng dan kita semua ini adalah berada dalam macam family tree bagi Chin Peng dan juga Lee Kuan Yew. Kita juga tahu Lee Kuan Yew dan Chin Peng tak ada hubungan keluarga langsung. Dan sekarang kaitkan dengan Lim Kee Siang, Lim Guan Eng dan kita semua ini adalah kerana yang kedua-dua tokoh utama Lee Kuan Yew dan juga mendiang Lee Kuan Yew dan juga Chin Peng ini adalah tokoh yang agak kontroversial dalam masyarakat Melayu. Jadi mereka nak kaitkan kami pemimpin DAP ke dalam kekeluargaan ini supaya untuk beritahu mereka kami ini semua orang yang kurang baiklah. Ini adalah tujuan. Menakut-nakutkan rakyat. Ya, bagi saya ialah dulu bila carta family tree Chin Peng dengan DAP ini dikeluarkan, kami ingat ini adalah kerja cyber trooper. Saya tak sangka seorang pemimpin ahli parlimen dan seorang yang ada PhD degree boleh juga percaya semua pembohongan yang disebarkan oleh cyber trooper dalam internet ini dan malah cakap mengutarakan ini dalam satu ceramah dan malah keluar TikTok dan juga dan sebagainya. Jadi saya rasa ini adalah amat tidak bertanggungjawab. Sebenarnya semalam bila YB Mastura bangun berucap, kami nak tanya dia. Kami mahu dia jelaskan. Kami mahu dia kalau boleh minta maaf, itu close case. Tapi dia tak bagi chance bagi kami untuk mencelah. Dan itu sebabnya kami sekarang, YB Ngekoham dan juga saya datang sini untuk menjelaskan kami tak ada hubungan keluarga dengan Lim Kee Siang, Lim Guan Eng, Chin Peng ataupun Lee Kuan Yew. Ini adalah kenyataan yang ingin dibuat oleh kami lah. Dan sebenarnya bagi orang bawahan ramai, bila seorang ahli parlimen berucap di ceramah, ucapan kita ni carry weight, kita kata. Orang rasa ini apa yang dia cakap itu adalah betul. Dan dia seorang pendidik agama, ustazah juga, dan lagi orang akan percaya apa yang dia cakap itu adalah betul dan sebenarnya semua ini tidak betul. Itu sebab kami hari ini adakan sidang abal untuk menjelaskan ini. Dan kami lihatlah YB Lim Guan Eng sudah bagi dia 48 jam. Kami nak lihat sama ada dia tarik balik kenyataan beliau ataupun tidak. Ini sidang abal kita. Okay. Ya, jadi satu kekhawatiran kami untuk adakan sidang media ini adalah saya takut
ramai ahli-ahli dan pengikut-pengikut PAS atau Perikatan Nasional mungkin juga ada fahaman yang salah ini, dan kerana ada pembohongan dan fitnah, ramai terpengaruh dengan pembohongan dan fitnah ini. Bagi saya, agama itu menegakkan kebenaran, sama ada Islam. Alright guys, so itu dia satu pencerahan daripada dua individu di sini tadi yang juga turut terkait ya dengan fitnah yang dibuat oleh kaki penfitnah seorang ustazah muslimat daripada parti PAS. Sangat-sangat memalukan. Kononnya mempunyai pendidikan, tetapi pendidikan itu mungkin disimpan di dalam lututnya, kerana apabila berkata membuat kenyataan seperti ini seolah-olah mereka ini tidak punya otak, sahabat-sahabat semua. Apa sebenarnya tujuan mereka? Kalau ya pun mereka mau menang ya di Kemaman ini pada PRK yang mendatang ini, kenapa mereka sanggup melakukan sebegitu rupa? Ya, tidak pun menyelidiki terlebih dahulu ya info maklumat yang dia dapat di media sosial. Dia tahu itu daripada cyber trooper mereka sendiri yang hanya memusingkan segala fakta. Dia sendiri percaya dengan penipuan daripada cyber trooper mereka sendiri. Inilah perkara yang sangat memalukan. Ya, seorang wanita, sahabat semua, wanita muda, pemimpin muda. Kita mengharapkan pemimpin-pemimpin yang begitu low ataupun mempunyai standard yang tinggi. Tapi ternyata walaupun mereka pemimpin muda, tapi daya pemikiran mereka sama seperti pemimpin-pemimpin mereka sebelum-sebelum ini yang sudah berusia, yang sudah lama di dalam politik. Sangat-sangat memalukan. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan Anda? Kiranya Anda mau berikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, telepon kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.